ialah kenaikan air laut yang luar biasa berlaku akibat angin kencang dari ribut yang sangat kuat. Tindakan tiupan angin tropika pada skala yang besar bergerak dari arah laut memberi impak kepada kawasan pinggir pantai. Storm surge menyebabkan berlakunya peningkatan paras air laut dan air pasang yang luar biasa akibat ribut dan ombak yang sangat kuat. Ribut laut tidak sama seperti air pasang, namun sekiranya ia terjadi ketika air pasang, maka mengakibatkan peningkatan air yang lebih tinggi. Paras air laut ini boleh mencapai sehingga setinggi 10 meter. Kenaikan paras air laut memberikan ancaman kepada zon pesisir pantai yang merupakan kawasan yang mempunyai populasi yang padat, kegiatan ekonomi yang aktif serta ekosistem yang penting seperti kawasan pertanian, perikanan dan habitat haiwan liar. Bukan itu sahaja, kenaikan paras air laut akibat storm surge boleh menyebabkan banjir pantai. Kesan storm surge seterusnya adalah hakisan di pinggir pantai. Hakisan pinggir pantai merujuk kepada proses penghausan, pengukiran dan pemindahan bahan di kawasan pinggir pantai oleh ejen-ejen hakisan pinggir pantai seperti ombak, tsunami, arus dan pasang surut. Tiupan angin yang kuat akan menyebabkan ombak peminasa menolak air ke pinggir pantai di mana ia mempunyai kuasa hakisan yang sangat kuat. Apabila storm surge berlaku, ombak atau air laut menghempas pinggir pantai yang berbatuan lalu masuk ke dalam rekahan atau retakan batuan tersebut. Semasa damparan, ombak atau air laut akan mengasak dan kemudiannya memampatkan udara yang terdapat dalam rekahan tersebut. Semasa unduran ombak pula, udara yang dimampatkan di celah-celah rekahan tadi dilepaskan. Keadaan ini menyebabkan berlakunya proses pengembangan dan pengecupan mengakibatkan retakan atau rekahan tersebut bertambah besar dan lama-kelamaan memecah dan meruntuhkan batuan di pinggir pantai tersebut. Hakisan pinggir pantai kian berlaku sekiranya ombak yang menyerang pinggir pantai adalah jenis ombak pembinasa atau ombak yang lebih bertenaga seperti ombak ribut dan tsunami. Pantai terdedah tanpa perlindungan sama ada oleh pulau, beting, tanjung ataupun benteng akan mengalami kadar hakisan yang kiat berbanding pantai yang terlindung. Ketika storm surge berlaku, ombak bertindak mengangkut dan memendapkan bahan muatan pinggir pantai lalu bertindak menghakis dan memusnahkan jaluran pantai yang dibina oleh ombak pembina yang lazimnya berlaku ketika ribut. Arus atau hanyutan pesisir pantai terhasil daripada kesan perubahan tiupan angin yang luar biasa ketika storm surge turut menyebabkan hakisan. Sekiranya storm surge berlaku ketika air pasang, ianya berupaya untuk menghakis, mengangkut dan memendapkan bahan di kawasan pinggir pantai. Beberapa langkah boleh diambil untuk mengawal hakisan seperti pembinaan groin, gabion, benteng konkrit dan penanaman pokok. Kesimpulannya, jelaslah bahawa storm surge menyebabkan berlakunya peningkatan paras air laut dan hakisan di pinggir pantai. Antara salah satu kesan storm surge terhadap pantai ialah pencemaran air. Seperti yang kita tahu, kejadian storm surge berlaku apabila ribut menghasilkan angin yang kencang atau terlampau kuat sehingga menolak permukaan air ke pesisir pantai dan menyebabkan banjir. Banjir di pantai biasanya berlaku disebabkan tanah menjadi kering dan daratan yang rendah terendam oleh air laut. Air laut dapat membanjiri pantai melalui 3 cara, iaitu yang pertama, banjir berlaku disebabkan secara langsung, yang kedua, disebabkan terlalu banyak penghalang, dan ketiga, banjir berlaku disebabkan berlakunya pelanggaran penghalang. Cara yang pertama, banjir boleh berlaku secara langsung apabila ketinggian paras air laut melebihi ketinggian daratan akan menyebabkan air membanjiri kawasan daratan. Cara yang kedua pula ialah banjir boleh berlaku disebabkan terlalu banyak penghalang. Apabila ketinggian gelombang atau ketinggian ombak melebihi ketinggian penghalang akan menyebabkan air mengalir di atas penghalang sehingga membanjiri kawasan tanah di belakang penghalang tersebut. Cara yang ketiga ialah banjir boleh berlaku disebabkan berlakunya pelanggaran penghalang. Pelanggaran penghalang berlaku apabila air pantai terbuka terdedah kepada gelombang besar akan menyebabkan gelombang tersebut mampu memecahkan penghalang di daratan.
Dengan ini, kesan daripada banjir pantai dapat mengakibatkan kemasukan air laut yang mempunyai garam dan bahan-bahan pencemaran lain ke kawasan pesisiran pantai yang mempunyai kandungan air bersih. Di samping itu, air laut yang dibawa oleh banjir pantai mempunyai anggaran dalam 35 gram garam terlarut. Ini menyebabkan air laut mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air tulin dan air tawar. Manakala kemasukan bahan-bahan pencemaran lain adalah bahan-bahan toksik seperti logam berat amonia, racun perosak, kumahan yang tak dirawat, dan fosfat. Komposisi air laut terdiri daripada bahan-bahan seperti klorida, sodium, sulfat, magnesium, kalsium, potasium, dan lain-lain. Bahan yang paling tinggi dalam kandungan air laut ialah klorida, yaitu sebanyak 55%. Peratusan klorida ini merupakan jumlah peratusan yang paling tinggi antara bahan-bahan lain yang terdapat dalam kandungan air laut. Kemasukan air garam laut dan bahan-bahan pencemaran lain akan menimbulkan masalah seperti kemerosotan kualiti air dan boleh membawa kepada bencana wabak. Kembali semula mengenai kemasukan air laut, ini sebenarnya merupakan satu fenomena penyerapan air laut di bawah tanah sama ada secara semula jadi atau buatan manusia. Secara ringkasnya, air laut yang mengalir di bawah tanah berlaku karena air di dalam tanah sentiasa mengalir keluar ke laut karena air laut mempunyai ketumpatan yang lebih besar daripada air tawar. Ini menyebabkan air laut mudah meresap di bawah tanah. Justru itu, kemasukan air garam laut dan bahan-bahan pencemaran lain seperti bahan toksik akan mengakibatkan penurunan kualiti air dan menjejaskan kesuburan tanah di kawasan pesisiran pantai. Ini dapat dirumuskan bahawa banjir pantai akibat daripada kejadian stone surf akan memberi kesan kepada kualiti air di pantai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Nur Miru, memegang nomor kad matriks BE 1916135, di mana saya akan menerangkan kesan Storm Surge yang mana akan saya terangkan sebentar lagi. Storm Surge ini, seperti yang kita ketahui, ia adalah memberi kesan bukan saja dari daratan, tapi melalui dari laut sendiri. Kalau tadi rekan saya dia menerangkan kesan Storm Surge berkaitan di kawasan darat, kali ini saya akan menerangkan di kawasan laut pula. Apakah kesan Storm Surge yang melibatkan di kawasan laut itu? Itu akan saya terangkan sebentar lagi. Oke, kesan yang ketiga adalah berkenaan dengan kawasan laut, yaitu kesan kawasan akuatik menjadi tempat kehidupan marine. Hal ini karena kehidupan seperti ikan juga akan turut terjejas disebabkan daripada hasil imbakan daripada Storm Surge ini. Bagaimana hasil itu menyebabkan ia memberi kesan kepada Storm Surge itu juga, itu akan saya terangkan melalui pada gambar yang saya akan setkan sebentar lagi. Oke, apa yang saya maksudkan melalui daripada kesan terhadap kehidupan akuatik ini? Hal ini karena ia disebabkan oleh air yang bergerak di pantai itu dengan bercampur dengan lumpur, kotoran dan bahan-bahan toksik yang mengandungi bahan pencemar dan bahan pencemar yang berpotensi untuk menyebabkan ikan-ikan itu sesak napas. Selain daripada itu juga, disebabkan kekuatan fisikal ombak itu, ia akan menyebabkan ikan-ikan ini terkeluar daripada kawasan laut dan menyebabkan dia terdampar di pantai. Hal itu juga bisa menyebabkan ikan-ikan itu mati lemas. Oke, selain daripada kesan disebabkan oleh hidupan akuatik itu sendiri, ia juga membawa kesan kepada terumbu karang. Hal ini karena arus yang membawa air yang sama itu juga boleh menghancurkan terumbu karang dan menyeraputinya dengan lumpur. Ia juga akan mengubah komposisi seluruh beting pasir dan pesisir pantai. Secara tidak langsung, ia akan memberi kesan yang buruk terhadap kehidupan terumbu karang itu sendiri. Selain daripada pergerakan fisikal air dan komponennya, perubahan cepat dan kemasinan air serta suhu akibat perubahan air itu juga boleh menyebabkan makhluk yang disesuaikan dengan kehidupan tertentu itu boleh terancam. Sebagai contoh, terumbu karang yang mana yang luntur disebabkan terumbu karang yang seluruh dunia
ia boleh musnah sehingga 20% daripada pertumbuhan terumbu karang di sebuah kawasan disebabkan oleh storm surge ini. Oke, itu saja daripada saya. Secara kesimpulannya, storm surge ini sebenarnya ia bukan merubah kehidupan kita daripada kehidupan darat sendiri, tetapi aja memberi perubahan melalui daripada persekitaran laut itu juga. Apa yang jelas di sini, kita sebagai masyarakat itu kita perlu mengenal pasti untuk bagaimana kita mengatasi masalah storm surge ini supaya ianya tidak akan terulang pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salah satu kesan daripada storm surge ini adalah banjir pantai. Ribut laut yang menyebabkan kenaikan paras air laut secara tidak normal dan pada tahap ketinggian di luar jangkaan ini akan memaksa air laut untuk melimpah ke daratan dan seterusnya menyebabkan banjir. Peningkatan paras air laut yang daripada takat biasa kepada takat puncak ini berlaku secara cepat dan ia menyebabkan banjir. Hal ini akan boleh menyebabkan kemusnahan dan membinasakan. Storm surge ini juga menyebabkan kesan yang buruk kepada penduduk dan menyebabkan kerusakan harta benda mereka. Penduduk yang terlibat dengan storm surge ini biasanya mereka yang tinggal di kawasan pinggir pantai. Oleh itu, jika berlaku storm surge atau banjir, mereka sukar untuk menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang selamat dengan cepat. Dan pada akhirnya, mereka terpaksa membiarkan sahaja barangan mereka yang tidak sempat diselamatkan itu rosak dan musnah begitu sahaja. Banjir pantai ini biasanya boleh menenggelamkan bangunan, rumah kediaman, infrastruktur dan menghanyutkan barang-barangan penduduk seperti barangan elektrik, kereta, dan sebagainya yang menyebabkan kerugian kepada penduduk itu sendiri. Tidak lupa juga, storm surge ini boleh menyebabkan gangguan terhadap ekosistem alam sekitar. Penenggelaman suatu kawasan bagi tempoh masa yang lama akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati. Air banjir sering membawa bahan-bahan toksik seperti logam berat, amonia, racun perosak, dan air pembahan yang tidak dirawat, serta fosfat. Bahan-bahan ini akan menyebabkan berlakunya beberapa masalah seperti degradasi kualiti air dan menyebabkan habitat tumbuhan mati. Kemusnahan tumbuh-tumbuhan ini akan mengambil masa yang lama untuk subur dan tumbuh kembali. Kemusnahan habitat ekosistem ini akan merugikan generasi pada masa akan datang karena mereka tidak dapat lagi melihat alam sekitar yang indah ini. Secara kesimpulannya, storm surge ini adalah bencana yang kerap berlaku di antara bencana yang lain karena ribut laut sering berlaku di pinggir pantai. Dalam kebanyakan case, storm surge yang berlaku ianya adalah tanpa dijangka dan biasanya penduduk tidak membuat persediaan dalam menghadapi storm surge ini. Storm surge yang berlaku ini bukan sahaja memberikan kesan buruk kepada manusia, ianya juga memberikan kesan buruk kepada alam sekitar fisikal dan menyebabkan bahaya kepada mereka.